Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan Yang Utama, Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi Haji Abdul Razak, Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, dan yang amat berbahagia Tuk Puan Datuk Seri Utama Khadijah Muhammad Noor, Saudara Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, Tuan Chow Kuan Yew, Ketua Menteri dan Isteri, Menteri-Menteri, Saudara Guan Eng, Speaker dan Ahli Masyarakat Kerajaan Negeri dan rakan-rakan dimuliakan. Tentunya bagi pihak Kerajaan Persekutuan, kami anggap satu penghormatan untuk Tuan Utama Tun dan Tuk Puan sudi melapangkan masa hadir, meraih dan menyerikan Majlis Aidilfitri Madani bersama rakyat. Dan terima kasih juga kepada Ketua Menteri, Setiausaha Kerajaan Negeri dan seluruh pasukan dan jentera Kerajaan Negeri yang memberikan kerjasama penuh bagi menjayakan majlis yang sangat permai, dihadiri begitu ramai rakan-rakan, tawalan, saudara-saudari, keluarga dan sahabat handai Permatang Pauh dan seluruh Pulau Pinang. Saya ucap terima kasih banyak. Dalam kenyataan ringkas ini, izinkan saya pertama untuk menyatakan bahawa acara ini kita teruskan untuk menggunakan ruang dan peluang bersama rakyat. Saya selain berada ke Kedah, juga ke Sabah, hari ini Pulau Pinang, esok Negeri Sembilan, dan kemudian nanti di Melaka, Pulau Terengganu dan Kelantan. Sekadar kita mampu untuk menunjukkan bahawa Kerajaan Perpaduan Madani ini adalah majlis untuk menyantuni rakyat. Saya tidak anggap ini satu hal yang kontroversi, tetapi menggunakan dana termasuk sumbangan swasta dan orang ramai untuk menyatakan penghargaan kita kepada rakyat dan kesempatan kita untuk bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudari, seperti mana kita tahu, negara ini bergelut juga dengan beberapa masalah. Tetapi kita syukur di bawah pimpinan Ketua Menteri, Saudara Chow, Kerajaan Negeri Pulau Pinang bukan saja kukuh dan stabil. Matlamat kita bukan kestabilan. Kestabilan itu hanya wahana, kaedah untuk menjalankan program, memacu pertumbuhan dan memberi faedah dan kebajikan kepada rakyat. Begitu juga dalam keadaan Kerajaan Persekutuan. Ya, terima kasih kepada rakan-rakan dalam Pakatan Harapan, dalam UMNO dan Barisan Nasional, GPS, GRS dan ahli parlimen lain dari Persekutuan bersama dengan Perpaduan. Untuk apa? Untuk memanfaatkan kesempatan ini, meletakkan asas yang kukuh, memacu pertumbuhan yang meyakinkan dan menjadikan Malaysia ini negara yang boleh kita banggakan di rantau dan darasan ini. Ya, tentunya saya pilih Matang Pauh kerana Matang Pauh masih menjadi base tunggak kekuatan reformasi dan juga perubahan madani dalam negara kita. Jadi saya ingat jelas, minta maaf Tun, saya ambil kesempatan ini untuk mematikan kerana desas-desus ini tidak menguntungkan. Kalau benar ada angka, jangan mengigau, jangan mempersulitkan rakyat. Cari ahli-ahli parlimen yang menyokong mereka, bawa usul, dan saya tidak akan mengelak daripada membentangkan usul undi percaya atau tidak percaya sekiranya ada. Saya bukan jenis pimpinan seperti yang kita lalui dulu yang memilih untuk lari daripada kenyataan itu. Seperti mana saya sebut tadi, mengisytiharkan darurat, menangguhkan sidang parlimen. Kita akan mengadakan sidang parlimen dalam tempoh 2 minggu ini. Kalau ada angka, bawa, dan saya akan berdepan dengan orang yang membawa usul dan kita bertempur di sidang parlimen. Tapi syaratnya, biarlah ini episod akhir
supaya kita boleh tumpu perhatian untuk membangunkan negara. Sekarang ini dalam tempoh beberapa bulan, hasil negara bertambah. Hasil negara bertambah. Pelaburan dari bukan sahaja negara China, India, Amerika, Australia melonjak naik kerana keyakinan pelabur asing terhadap pimpinan dan kerajaan yang stabil di negara kita. Jangan sabotaj. Kalau kita dah beri ruang dan coba mengganggu gugat, kita akan bertindak sewajarnya tanpa tolak ansur. Apa yang kita lakukan? Tuan, Puan, Ketua Menteri, Timbalan Perdana Menteri akan akan. Apa yang kita lakukan? Ini pentadbiran yang kita usahakan untuk menghentikan salah laku pimpinan, penyelewengan, rasuah, menggunakan kedudukan untuk memperkayakan diri, keluarga, sanak saudara. Saudara percayalah, 6 bulan saya jadi Perdana Menteri, satu kontrak, satu balak, satu inci tanah tidak kita ambil dan tidak kita izinkan mana-mana pemimpin kerajaan perpaduan ambil. Dan ini rekod dalam sejarah kita. Sebab itu mengapa nak digunakan isu ini? Isunya yang dibangkitkan ialah kita ini dikontrol oleh bukan Melayu, khususnya DAP. Kita ini menidakkan kepentingan orang Melayu. Saudara, soal bahasa Melayu kita dalam perantadbiran sekarang, peruntukan ke Dewan Bahasa, Institut Terjemahan, Yayasan Karyawan, itu paling tinggi yang kita berikan untuk memartabatkan bahasa Melayu dalam sejarah negara kita. Program Islam untuk Mahtafiz, untuk sekolah agama, kita tambah. Kerajaan dulu yang disertai oleh Bersatu PAS tidak memberi dana sebanyak yang kita dalam kerajaan perpaduan luluskan baru-baru ini. Untuk JAKIM 1.5 bilion ringgit. Untuk sekolah-sekolah agama Mahtafiz 160 juta. Apa yang dihebahkan? Kita luluskan untuk sekolah Cina, independent school terutamanya, 15.7 juta. Saudara, tahun lalu pun diluluskan. Sebelum itu pun diluluskan jumlah yang sama. Mengapa harap dikatakan kita ini menjadi alat Cina yang merosakkan dasar pendidikan? Semasa Bersatu dalam PAS dalam kerajaan pun diluluskan dalam jumlah yang sama. Demikianlah fitnah dan putar belit penipu-penipu dalam politik ini. Jadi saya harap saudara ambil sikap terbuka untuk mempertahankan dasar. Dan walaupun di Pulau Pinang ini orang Melayu bukan majoriti, dan Ketua Menterinya Chow dan sebelumnya Guan Eng, dasar ini tidak pernah kita gugat dan kita robah. Malah baru-baru ini dengan persetujuan kerajaan negeri, saya telah memilih untuk menggilap, menghidup, memperkuatkan semula jawatankuasa pemandu penyelarasan Bumi Putera untuk memastikan orang-orang Melayu dan Bumi Putera tidak merasa tersisih dan dapat dibangunkan sesama dengan masyarakat Cina, India di negeri Pulau Pinang. Yang kita bekerjasama dengan semua pihak. Ada beberapa isu yang dianggap sedikit kontroversi, termasuk nambak laut, pulau di balik pulau. Saya dengar keluhan itu. Tidak semuanya benar. Kerana Ketua Menteri dan Kerajaan Negeri telah mengambil semua langkah untuk memberi jaminan kepada kedudukan nelayan, kepada masalah hakisan, kepada masalah pembangunan semula perkampungan Melayu di beberapa tempat dan beberapa kawasan minoriti India dan juga Gertak Sanggul majoriti Cina. Tetapi alasan dan rasional terpenting ialah bahawa Kerajaan Persekutuan dalam beberapa tahun kebelakangan ini tidak memberikan dana yang cukup, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang mendesak di Pulau Pinang. Saya telah meneliti dengan rakan-rakan jemaah menteri. Dahulu itu saya mengambil kesempatan di sini mengumumkan untuk meredakan permasalahan pengambil alih tanah pulau supaya dapat dikaji semula, diperkecilkan skop. Kerajaan Persekutuan akan menambah dana dalam satu skim yang besar
untuk membolehkan kerajaan Pulau Pinang segera melaksanakan LRT di Pulau Pinang. Jemaah Menteri dan Menteri Pengangkutan, Saudara Anthony Loke ada di sini, memberikan persetujuan pada prinsip. Semalam saya ada perjumpaan dengan KSP dan pegawai Kementerian Kewangan untuk mencari kaedah yang baik, dan dalam tempoh 1-2 minggu kita akan ada pertemuan dengan Kerajaan Pulau Pinang untuk mengadakan skim yang benar-benar cukup, kerana peruntukan itu agak besar jadi bentuk pinjaman dan memerlukan campur tangan Kerajaan Persekutuan, dan supaya dapat disegerakan. Kesesakan di Pulau Pinang ini keterlaluan. Kita ada MRT, LRT, pelbagai monorail di Lembah Kelang. Mengapa tidak boleh dialih kepada satu kota yang kedua terbesar di negara kita, dan tidak boleh ambil sikap yang negatif terhadap pembangunan mana-mana negeri. Malah seperti mana saya sebut di Parlimen, peruntukan bagi Kedah, Perlis, Terengganu dan Kelantan juga kita tambah. Projek tebatan banjir untuk Kelantan yang dulu 1, saya tambah jadi 2. Jadi soal parti yang menguasai negeri itu tidak diambil kira. Yang diambil kira ialah kemaslahatan, kebajikan dan kedudukan rakyat. Jadi saya harap dengan penjelasan ini ia boleh meredakan, kerana seperti mana kita sebut tentang sekolah Cina, riuh rendah kita ini bagi ke sekolah Cina, tetapi dipadamkan bahawa peruntukan bahawa kepada Mahat Hafiz dan sekolah agama 150 juta ringgit itu dipadamkan. Kalau kamu itu seorang pendakwah, kalau kamu itu menyampaikan tazkirah, kalau kamu itu berbicara ke soal menegakkan Islam, kamu tidak boleh putar belikkan kenyataan dan tidak boleh menunggang agama untuk kepentingan maslahat sedepan. Jadi tegurlah, kritiklah, saya boleh terima baik. Datuk Zahid pada di sini, dia pun dapat sanggahan dan serangan kuat juga. Dia kita terima baik. Cuma janganlah fitnah dan janganlah caci dan maki hamun, kerana itu bukan lunas politiknya. Jadi saya harap dengan penjelasan ini kita dapat memahami mengapa beberapa kaedah peruntukan bagi Pulau Pinang itu harus ditambah. Ini bukan kerana saya anak Pulau Pinang, tentu saya ada sentimen Pulau Pinang, apalagi di Permata Ampau. Tetapi ini keperluan yang mendesak. Dan selama berapa lama selepas jembatan, kesesakan itu tidak pernah ditangani, walaupun kerajaan negeri telah berulang kali mohon pertimbangan dari Kerajaan Persekutuan. Jadi setelah kita tambah peruntukan bagi Kedah, termasuk pelabuhan baru Sanglang, Kuala Sanglang di Kedah Perlis, kita tambah peruntukan untuk Kelantan termasuk tebatan banjir, kita tambah untuk Johor tebatan banjir, tidak ada masalah untuk kita tambah peruntukan untuk LRT Pulau Pinang. Ada juga keluhan tentang ini saya sebut ini tak tekankan soal sekolah daif, sekolah-sekolah yang banyak, saya tidak akan ulang kerana saudara boleh ikuti dalam penjelasan-penjelasan lain. Juga peruntukan tunai rahmah untuk yang miskin. Untuk negara 8.6 juta orang diberi. Sudah belum pernah dalam sejarah. 8 bilion ringgit diberi kepada orang yang paling susah di negara kita. Dan juga orang yang dikategori B40. Untuk 8.6 juta penerima. Untuk Pulau Pinang, skim tunai rahmah STR, sumbangan tunai rahmah ini melibatkan 460,000 anak Pulau Pinang dengan jumlah 85.8 juta ringgit. Sudah saya sebut perkara ini, yang penting dalam kerajaan dan dalam pengurusan, apa dia? Jaga ini sebagai amanah. Jaga tata kelola. Jangan ambil kesempatan sakau dan curi. Jaga supaya dana ini dana amanah dan kita bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Ini bukan public accountability untuk orang dengar. Bukan untuk nak menang pilihan raya negeri atau pilihan raya persekutuan. Tetapi kita bertanggungjawab kepada Allah SWT.
jangan guna kuasa untuk memperkaya sanak saudara. Kemudian bila dah kaya anak sanak saudara, bila hilang kuasa, dia cakap hidup Melayu, nak selamatkan Melayu. Kalau betul nak selamatkan Melayu, saya nak bagi tahu pembesar-pembesar, tun-tun dan tansi-tansi yang kaya-kaya ini, begini. Betul nak tolong Melayu? Ya. Yang kamu ambil berpuluh-puluh bilion untung, bagi setengah pada orang Melayu besok. Saya harap kita sampai. Ya. Tun Mahathir ke Tun Daim, saya tak peduli. Berapa kekayaan? 10 bilion? 15 bilion? Betul nak tolong Melayu? Ya. Betul menjadi pejuang Melayu? Ya. Betul nak hidupkan Melayu? Yang kamu sakau itu kamu serah balik pada orang Melayu. Tak maaf Tun. Saya ucapan selaku Perdana Menteri depan Tuan Yang Terutama, tapi saya dah minta maaf waktu ni macam mana ni gelanggang tempatan. Sebab itu macam pencak silat juga. Sekarang ni banyak pendekar-pendekar baru ni, pendekar Melayu, pendekar bukan main agama ya. Sebab tu saya ingat pantun masa saya jawab kepada Profesor Menaqib Al-Atas, guru saya dulu masa saya di Kemunting. Saya sebut dia tulis pasal Kemunting. Jadi saya jawab, bunga kemunting di luar pagar, harum semerbak tetap mewangi, dengan pencak silat pendekar takkan tergugat pahlawan sejati. Apa tu ya? Dengan pencak silat pendekar takkan tergugat pahlawan sejati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.